Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Diumumkan secara tidak resmi, Perikatan Nasional kalah teruk di Dun Pelanggai, dan diumumkan sebentar tadi melalui Malaysia Kini secara tidak resmi, Barisan Nasional menang di Dun Pelanggai dengan undi yang diraih kini meningkat. Itu secara tidak resmi. Menjadi persoalan kita pada pagi ini atau malam ini ialah kenapa berlaku peningkatan undi yang diraih oleh calon Barisan Nasional dengan kerjasama Pakatan Harapan? Adakah ini petunjuk bahawa rakyat Malaysia mula melihat kerjasama Barisan Nasional dan Pakatan Harapan sebenarnya satu kerjasama yang amat kuat? Dan ini saya dedahkan kepada anda, rupa-rupanya ini punca kepada kekalahan Perikatan Nasional di Dun Pelanggai. Yaitu ada satu dapatan dibuat dalam satu kajian yang dibuat daripada Astro Awani menulis, pengundi Pelanggai sebenarnya menolak perubahan kerajaan pusat dan negeri. Itu yang dibuat oleh kaji selidik oleh ahli akademik. Kaji selidik ini dilakukan melibatkan 1,722 responden yang ditemu bual secara bersemuka antara 29 September hingga 2 Oktober lalu di kawasan Pelanggai. Makna kata saudara-saudara sekalian, naratif yang cuba dibawa oleh Perikatan Nasional, khususnya naratif yang pernah diketengahkan oleh Muhyiddin Yassin dalam kempen beliau, sebenarnya memakan diri, bukan dapat memenangkan, tetapi menyebabkan undi kepada Barisan Nasional kini makin meningkat. Ditambah lagi kerjasama antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Dapat dilihat dalam kajian ini menunjukkan keyakinan terhadap kerajaan perpaduan persekutuan kini makin dipersetujui. Makna kata naratif yang dibawa kononnya kalau Pelanggai menang oleh Perikatan Nasional, kerajaan negeri akan bertukar ataupun kerajaan persekutuan juga boleh ditukar, menyebabkan pengundi hilang keyakinan terhadap Perikatan Nasional. Rakyat di Pelanggai tidak berminat dengan perkara atau naratif kempen tersebut, yang mana mereka menolak, para pengundi di Pelanggai sebenarnya menolak untuk berlaku perubahan kerajaan pusat dan negeri dalam masa terdekat ini. Saya ucapkan tahniah kepada rakyat di Pelanggai kerana mempunyai pemikiran yang waras, kerana perbuatan mengubah kerajaan negeri maupun pusat di tengah-tengah pemerintahan adalah perbuatan yang pada pendapat kita amatlah tidak baik, kerana ia menyebabkan ketidakstabilan dalam negeri maupun kepada kerajaan. Dalam dapatan ini menulis bahawa 50 lebih daripada 48% atau 48,9% telah mengundi atau menyampaikan hasrat mereka bahawa kerajaan pusat dan kerajaan negeri adalah wajar untuk dikekalkan sehingga habis penggal. Dalam soalan kepada responden, mereka bertanya, wajarkah kerajaan persekutuan dikekalkan sehingga habis penggal? Ramai yang telah menjawab, 48,9% menjawab wajar, manakala 3,9% menjawab sangat wajar. Bermaksud jika ditambahkan sangat wajar dan wajar ini ialah mereka beranggapan lebih daripada 50% yang telah ditemu ramah beranggapan mereka tidak menyokong naratif untuk menukar kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Mungkin di kawasan Pelanggai sudah mula faham bahawa perbuatan itu adalah perbuatan pengkhianatan terhadap undi yang telah diberikan oleh mereka. Manakala sebanyak 19,2% berdiri di atas pagar, yang mana mereka katakan mereka tidak pasti sama ada wajar atau tidak. Bermaksud jika dicampurkan semua ini, melebihi 70% orang percaya bahawa kerajaan yang ada sekarang ini wajar diteruskan. Maka dengan itu kita dapat pastikan sekarang bahawa naratif untuk menukar kerajaan pusat dan menukar kerajaan negeri pada waktu ini sudah mula ditolak oleh rakyat. Rakyat sudah mula tahu bahawa kalau sesuatu itu berlaku, pertukaran kerajaan berlaku di tengah penggal, itu tidak menguntungkan rakyat, hanya menguntungkan ahli politik, parti politik, gabungan parti politik, dan jauh sekali menguntungkan rakyat jelata. Hal ini
sudah tentu menjadi penilaian kepada para pengundi. Dan yang bersetuju bahwa kerajaan ini harus ditukar di tengah penggal adalah sebanyak lebih kurang 29% saja. Makna kata, mereka yang mahukan perubahan kerajaan itu pada waktu ini hanya 29%. Jadi nampaknya inilah puncak utama kekalahan Perikatan Nasional dalam pilihan raya kecil PRK Dun Pelanggai. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini dan tinggalkan komen Anda. Apa pendapat kamu tentang isu kali ini? Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini diumumkan keputusan tidak rasmi di Dun Pelanggai pilihan raya. Akhirnya keputusan diketahui, yang mana keputusan tidak rasmi mengumumkan bahwa Barisan Nasional menang di Dun Pelanggai. Setakat jam 7.40 malam tadi, keputusan tidak rasmi menunjukkan calon Barisan Nasional Datuk Amizar Abu Adam memenangi kerusi Dun Pelanggai. Amizar mendahului dengan majoriti 2.912 undi. Beliau memperoleh 6.553 undi, meninggalkan Kasim Samad daripada Perikatan Nasional yang memperoleh 3.642 undi, manakala calon bebas Hasli Helmi hilang deposit dengan 40 undi sahaja. Masih ada 3 saluran di mana undi sedang dikira. Dalam perkembangan terbaru, Amizar meningkatkan jurang dengan 6.563 undi, manakala Kasim mendapat 3.747 undi dan Hasli Helmi memperoleh 43 undi. Tinggal satu lagi undi dari daerah undi yang belum dikira. Majoriti undi Amizar adalah daripada Kampung Jawi-Jawi, Simpang Pelanggai, Mancis, Sungai Gapoi, Telemung dan Sungai Perdak. Kasim mendapat majoriti di 2 daerah mengundi, iaitu Felda Kemasul dan Felda Kemahal. Selain itu, undi Perikatan Nasional meningkat di Kampung Jawi-Jawi dan Simpang Pelanggai. Dalam perkembangan terkini, Barisan Nasional berjaya mengekalkan Pelanggai dengan 62% undi. Ini adalah satu pertambahan undi berbanding undi sewaktu PRU 15, bila mana Barisan Nasional hanya memperoleh 57.7% undi. Ia juga memperoleh majoriti di 7 daerah mengundi selain Felda Kemasul dan Felda Kemahal. Amizar memperoleh majoriti sebanyak 2.949 undi dengan 7.324 undi, manakala Kasim 4.375 undi dan calon bebas 43. Jumlah undi yang direkodkan adalah 10.347 undi dan Amizar mendapat 63.43% undi tersebut, manakala undi yang diperoleh Kasim bersamaan dengan 36.21%. Undi calon bebas pula bersamaan 0.36%. PRK di Pelanggai memperlihatkan perpindahan undi bukan Melayu Pakatan Harapan kepada Barisan Nasional tinggi, terutamanya di Mancis, Sungai Gapoi, Telemung dan Sungai Perdak. Saudara-saudara sekalian, ini keputusan yang memang kita sudah jangkakan. Kita akan melihat nanti sejauh mana apakah komen daripada Muhyiddin Yassin Perikatan Nasional. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini diumumkan keputusan terkini pilihan raya PRK Dun Pelanggai yang diadakan hari ini. Diumumkan oleh SPR bahwa peratusan mengundi di kawasan itu telah meningkat sehingga 70% undi. Ini menunjukkan satu isyarat bahawa Barisan Nasional bakal menang di Dun Pelanggai tersebut. Kerana menurut penganalisis politik dan juga beberapa penganalisis yang lain termasuk IDE, mereka meramalkan sekiranya berlaku peningkatan peratus pengundian di kawasan Dun Pelanggai, maka dengan itu kemenangan sudah boleh diramal, yaitu kemenangan besar kepada Barisan Nasional. Barisan Nasional hanya akan mengalami masalah sekiranya
mereka ataupun peratusan pengundi yang turun hari ini dalam bilangan yang rendah. Hari ini disahkan pada tepat jam 4.29 petang tadi, sudah pun peratusan keluar mengundi mencapai 69% dan dijangka pada waktu pukul 5.30 petang tadi di semua kawasan mengundi ditutup. Dijangkakan peratusan keluar mengundi boleh mencecah 75%. Ini satu kabar berita yang baik untuk Barisan Nasional, tetapi kabar duka untuk Perikatan Nasional. Setakat jam 4 petang tadi, peratus keluar mengundi di dalam PRK Pelanggai ialah 69% umum SPR. Terdahulu SPR sudah pun mengumumkan jangkaan mereka bahawa peratus keluar mengundi sekitar 70%. Peratus keluar mengundi yang terakhir iaitu pada pukul 5 akan diumumkan sewaktu pengisytiharan keputusan rasmi pilihan raya kecil malam ini, kata beliau. PRK Pelanggai menyaksikan pertandingan 3 penjuru membabitkan BN, PN dan calon bebas. Namun pertandingan tersebut lebih ketara di antara Barisan Nasional dibantu Pakatan Harapan dan PN. Saudara-saudara sekalian, pemimpin daripada Barisan Nasional UMNO sudah pun menjangka keadaan ini dan menjaga kemenangan Barisan Nasional dengan mengatakan bahawa jika peratusan keluar mengundi tinggi dalam DUN Pelanggai, BN boleh menang. PN dakwa menang jika peratusan keluar mengundi. Saudara-saudara sekalian, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional masing-masing mendakwa yakin memenangi pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri DUN Pelanggai jika peratusan keluar mengundi tinggi dengan mencapai sekurang-kurangnya 70%. Namun demikian, sebelum itu, Ahmad Baslan yang juga pemimpin kepada Barisan Nasional, ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO berkata, peratusan keluar mengundi yang tinggi bagi PRK Dewan Pelanggai setakat ini memberi isyarat kemenangan kepada calon Barisan Nasional. Beliau berkata, berbaki sejam sebentar tadi tempoh pembuangan undi, beliau yakin peratusan keluar mengundi akan terus meningkat dan ini akan membawa kemenangan dan juga isyarat kemenangan kepada Barisan Nasional. Anak muda pun bukan semua undi Perikatan Nasional, katanya ketika ditemui sinar harian di Felda Cimomoy di sini pada Sabtu setakat jam 4 petang tadi. Suruhanjaya Pilihan Raya telah mengumumkan mengemaskini peratusan keluar mengundi sebanyak 69% berbanding 75% yang disasarkan. Keputusan penuh dan jumlah keseluruhan keluar mengundi hanya akan diumumkan secara rasmi setelah semua peti undi selesai dalam proses pengiraan. Sampai 16.456 pengundi bakal menentukan wakil rakyat baru mereka. Saudara-saudara sekalian, pada pendapat anda, siapa yang akan menang? Kita akan umumkan tidak lama lagi, namun dijangkakan Barisan Nasional Pakatan Harapan akan menang di sana dengan jumlah yang besar. Kita jumpa lagi, bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Hari ini ialah hari pengundian di DUN Pelanggai, PRK DUN Pelanggai. Diramalkan oleh IDI bahawa Perikatan Nasional tak ada peluang langsung untuk menang di sana, kerana diramalkan sekurang-kurangnya kalau Barisan Nasional menang tipis pun mereka akan dapat undi 10% kemenangan perbezaan undi. Dan selain daripada itu, diramalkan juga menurut ramalan IDI, mereka juga meramalkan bahawa kalau paling bagus keputusan, Barisan Nasional akan dapat 2/3 undi di DUN Pelanggai. Dan yang paling menarik sekali ialah dakwaan Muhyiddin Yassin, kononnya kalau DUN Pelanggai menang akan ada adun bersatu Barisan Nasional yang mungkin akan menyertai dan akan tumbanglah kerajaan di Pahang kerana ada adun Barisan Nasional yang akan lompat parti menurut dakwaan Muhyiddin Yassin. Sehingga ini menimbulkan polemik yang besar. Ramai netizen mengatakan, adakah dengan ini sudah jadi budaya dalam Perikatan Nasional untuk menyokong adun yang lompat katak, lompat parti? Kerana sebenarnya rakyat benci dengan tindakan lompat-lompat parti ini. Tiada gunanya dan hanya menyebabkan ketidakstabilan terhadap mana-mana kerajaan. Adakah cara mencantas di tengah jalan itu sudah jadi budaya dan tak sabar sangatkah nak jadi kerajaan dengan kemenangan melalui peti undi?
Itu yang menjadi persoalan netizen, dan mereka kata mungkin tindakan Muhyiddin Yassin mengatakan perkara itu memakan diri Perikatan Nasional karena mungkin telah menyebabkan kehilangan keyakinan pengundi terhadap Perikatan Nasional. Dan hari ini yang lebih menarik lagi ialah kalau Muhyiddin kata ada adun daripada Barisan Nasional nak lompat parti, hari ini Zahid Hamidi pula balas. Beliau kata bukan daripada Barisan Nasional BN atau UMNO yang akan lompat parti, tetapi ada adun Perikatan Nasional yang akan bersama Barisan Nasional Pakatan Harapan, kata Ahmad Zahid Hamidi. Dan untuk pengetahuan Anda semua, Dewan Undangan Negeri Pahang antara negeri yang masih tidak menguatkuasakan akta undang-undang anti lompat parti. Makna kata, di Pahang semua orang masih boleh lompat parti. Bila-bila waktu mereka boleh lompat parti mengubah sokongan mereka tanpa ada kesan. Itulah keburukan tidak ada penguatkuasaan akta anti lompat parti. Kita pun tak tahulah kenapa akta anti lompat parti belum dikuatkuasakan di Pahang. Adakah itu memberikan keuntungan kepada rakyat atau sebenarnya memudaratkan rakyat? Namun yang mengejutkan kita ialah Zahid Hamidi kata ada adun Perikatan Nasional yang akan bersama Barisan Nasional Pakatan Harapan. Jadi ini pasti mengejutkan Muhyiddin Yassin. Kita tunggulah apa komen daripada Muhyiddin Yassin. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mendedahkan beliau menerima maklumat dalaman bahawa beberapa ahli Dewan Undangan Negeri adun Perikatan Nasional PN mahu menyokong gabungan Barisan Nasional Pakatan Harapan BNPH di Pahang. Sehubungan itu, Timbalan Perdana Menteri berkata, dakwaan pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin kononnya 4 wakil rakyat Barisan Nasional mahu menyertainya tidak lebih sekadar propaganda politik menjelang pilihan raya PRK Pelanggai. Kata Zahid Hamidi, di sini ada 16 adun Barisan Nasional sedia ada. InsyaAllah kita akan kekalkan PRK Pelanggai ini. Terdapat juga 8 adun daripada Pakatan Harapan. Jadi jumlah kita mencukupi untuk membentuk kerajaan negeri, kata Zahid Hamidi. Walau bagaimanapun itu hanya propaganda Perikatan Nasional. Kita juga mempunyai maklumat dalaman. Dan sebenarnya, kata Zahid Hamidi, mereka juga yaitu adun daripada Perikatan Nasional ada akan bersama dengan kami, katanya pada sidang media hari ini. Muhyiddin yang juga ahli Parlimen Pagoh dalam ceramah perdana di Felda Cimomoy sebelum ini mendakwa ada kemungkinan adun Barisan Nasional akan menyertai Perikatan Nasional sekiranya gabungan itu menang pada PRK Pelanggai. Dakwaan Muhyiddin itu bagaimanapun diselar Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail yang menyifatkan kenyataan itu adalah satu bentuk fitnah bertujuan mengelirukan dan menakutkan rakyat serta pengundi menjelang PRK Pelanggai. Komposisi yang membentuk kerajaan negeri Pahang ketika ini terdiri daripada 16 adun BN dan 8 adun PH, manakala Perikatan Nasional mempunyai 17 adun. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, sila tekan butang subscribe. Jangan jumpa lagi. Bye-bye.